Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah ditugaskan kepada pelajar kelas kami, jadinya saya Muhammad Ridwan bin Ahmad Jani, nombor metrik 056682 akan membentangkan tugasan kedua, iaitu pembentangan tentang rumusan bagi beberapa perkara. Yang pertama, perbezaan istilah as-sunnah menurut disiplin ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan ilmu akidah. Yang kedua, perbezaan antara ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Dan yang ketiga ialah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah pada zaman sahabat. Okey, insyaAllah kita akan mulakan. Perbezaan penggunaan istilah al-sunnah. As-sunnah. Yang pertama, as-sunnah dalam bidang ilmu hadis bermakna apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah daripada segi perbuatan, perkataan, takrir dan sifat. Perbuatan, perkataan, takrir. Takrir ni pengakuan Rasulullah lah. Contoh macam ada satu perkara berlaku dan Rasulullah mendiamkan. Itu antara contoh takrir. Dan sifat ada sifat khuluqiyah dan khalqiyah, iaitu sifat fizikal Rasulullah dan juga sifat peribadi, akhlak. Okey. Istilah as-sunnah daripada sudut ilmu fiqh pula, iaitu amalan yang apabila ianya dilakukan mendapat pahala, tapi jika ia tidak dilakukan tidak mendatangkan dosa. Itu as-sunnah menurut ilmu fiqh. Ilmu akidah, as-sunnah ialah merupakan lawan bagi bid'ah, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan bukan pula perkara yang diada-adakan ataupun direka. Yang diadakan atau direka itulah namanya bid'ah. Tapi bid'ah ada dua pula, hasanah dan sayyi'ah. Itu perbincangan lain. Okey, seterusnya ilmu usul fiqh. Istilah as-sunnah menurut ilmu usul fiqh bermakna mempunyai takrifan yang sama dengan ahli ilmu hadis tadi, akan tetapi mengambil kira setiap yang boleh dijadikan hukum syarak. Itu sahaja untuk perbezaan penggunaan istilah as-sunnah. Seterusnya, perbezaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ada beberapa sudut perbezaan, iaitu daripada segi pengertian kalimah itu sendiri, kemudian topik perbincangan dan siapakah penyusun dasar ilmu. So, kita tengok pengertian ilmu hadis riwayah iaitu ilmu tentang pemindahan apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perbuatan, perkataan, takrir, sifat fizikal ataupun akhlak. Begitu juga dengan apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Manakala pengertian ilmu hadis dirayah ialah ilmu yang diketahui dengannya keadaan-keadaan sanad dan matan yang menyebabkan hadis itu diterima ataupun ditolak. Kemudian perbezaan dari segi topik perbincangan. Daripada pengertian hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah tadi pun kita boleh nampak apakah isi topik perbincangan, iaitu bagi ilmu hadis riwayah perbincangannya ialah kata-kata Rasulullah, perbuatan, takrir, sifat fizikal dan akhlak. Begitu juga dengan para sahabat dan tabi'in. Manakala ilmu hadis dirayah, topik perbincangannya ialah
keadaan orang yang meriwayatkan hadis dan matanya. Ha, orang yang meriwayatkan hadis tu perawi lah. Jadi perawi ni ada banyak yang kita kena tengok pasal perawi. Dari segi jarh ta'dil, dari segi sejarah, latar belakang para perawi, lagi tempat kelahiran, masa kelahiran. Jadi itu yang itulah yang menyebabkan dengan ilmu hadis dirayah ni kita boleh tentukan hadis tu diterima atau ditolak. Sebagai contoh, dalam sanad tu uh, ada seorang ni mengambil daripada orang yang dia tidak pernah bertemu. Jadi itu dah menunjukkan hadis itu ditolak. Kerana apa? Kerana mustahil untuk orang yang tidak bertemu tetapi boleh mengambil hadis. Itulah dapatan daripada kalau kita mempelajari ilmu hadis dirayah. Okey, seterusnya perbezaan dari sudut penyusun dasar ilmu. Penyusun dasar ilmu ni bawah ni. Penyusun dasar ilmu bagi ilmu hadis riwayah, penyusun dasar ilmu ialah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazim ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Hazim, yang mana telah meninggal dunia pada 120 tahun Hijrah. Dan yang kedua ialah Al-Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang telah meninggal dunia pada 124 Hijrah. Manakala ilmu hadis dirayah, penyusun dasar ilmunya ialah Al-Imam Al-Qadi Ibnu Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi, telah meninggal pada tahun 360 Hijrah, yang mempunyai kitabnya ialah Al-Muhaddith Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Terusnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah semasa zaman sahabat. Okey, zaman Rasulullah, ilmu hadis ni hadis kita zaman Rasulullah. Kita terus kepada zaman sahabat. Ilmu hadis riwayah, periwayatannya memerlukan seorang saksi. Lepas tu perawinya harus bersumpah. Kerana apa diadakan syarat-syarat ini? Kerana ketika itu hadis palsu sedang tersebar luas. Antara tujuan persebaran hadis palsu ini ialah untuk mengangkat sesuatu kaum, untuk tujuan politik, untuk membodek. Jadi ketika ini hadis palsu sedang tersebar luas, jadi ada beberapa syarat untuk periwayatan hadis. Okey, manakala ilmu hadis dirayah juga lebih kurang juga penyampaiannya secara lisan, dan periwayatnya haruslah membawakan sanad, bersumpah dan juga ada seorang saksi. Okay, sekian, itu sahaja daripada saya, Muhammad Ridwan bin Ahmad Jani 056682. Saja, terima kasih Ustaz.